Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama saya tidak merakam video-video paranormal saya kerana ada masalah tidak kecukupan masa saya. Saya hanya boleh buat cerita sahaja buat masa ini, storyteller. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menunggang motosikal dari Kedah ke Kuala Lumpur melalui jalan highway utara selatan. Perjalanan tu bermula pada jam 7 petang waktu maghrib lebih kurang. Saya masuk ke tol Alustar untuk menuju ke Kuala Lumpur dengan jarak 437 km. Waktu tu cuaca agak cantik kerana pada masa tu tidak hujan. Saya meneruskan perjalanan saya sampai di RNR Gurun. Saya mengisi minyak motor saya untuk meneruskan perjalanan saya. Masa tu saya tak ada rasa apa-apa, perasaan takut ataupun gentar, sebab banyak benda saya dengar, khabar-khabar berita mengenai kisah seram di RNR Gurun, penampakan. Tapi alhamdulillah, ketika saya berhenti mengisi minyak dan mengisap rokok, tak ada apa-apa gangguan. Saya teruskan perjalanan selepas saya berhenti seketika dan terus menuju ke Tol Sungai Dua. Lepas memasuki Tol Sungai Dua, saya berhenti lagi untuk mengisi minyak kali yang kedua, dan lalu saya teruskan perjalanan. Ketika saya melepasi Tol Juru, perjalanan tu agak suram sikit kerana cuaca mulai sejuk, dan ketika itu ada buruh tanda nak hujan. Lepas tu saya teruskan perjalanan hingga ke Bukit Merah. Ada stesen minyak Caltex, kalau tak silap saya pada ketika itu. Bila saya mengisi minyak sambil saya terus memakai baju hujan standby untuk tidak berhentilah. Maksud saya ketika tu waktu jam dah telah menunjukkan dalam pukul 10 lebih malam lah, 10.30 macam tu. Ketika melepasi RNR Sungai Perak untuk mengisi minyak, ketika itu saya tengok petrol pump tengah dibaiki. Jadi saya pun berhenti seketika di bahu jalan. Waktu itulah saya terasa satu, orang cakap, detik-detik seram. Ketika itu saya merasakan telinga saya mula berdengung, sebab saya target nak sampai ke jalan, nak masuk ke Terowong Menora tu sebelum tengah malam lah. Maksudnya sebelum tengah malam. Saya abaikan telinga saya yang sakit tu. Saya bermula dalam perjalanan dengan baca bismillah. Bila saya sampai saja di bukit, menaiki bukit untuk masuk ke Terowong Menora, saya terasa ada sesuatu yang memandang saya dari jauh. Saya rasa ada perasaan tu, rasa terganggu kerana ketika itu tak banyak kenderaan yang melaluinya. Tiba-tiba saya ternampak satu penampakan. Ketika saya mendaki bukit jalan nak masuk ke Terowong tu, saya ternampak penampakan di sebelah kanan saya, tapi agak kabur. Nampak seperti seorang wanita yang berpakaian serba putih, mukanya hitam. Saya abaikan lagi,
saya berzikir dalam hati saya untuk teruskan perjalanan. Bila naik Bukit Las Seleko untuk masuk ke terowong tu, perasaan saya semakin terganggu kerana saya ada terhidu bau hanyir darah. Bila masuk ke terowong tu, hanyir darah tu masih ada. Ketika itu kenderaan yang ada di hadapan saya hanyalah lori. Kereta tak ada masa tu, ada lori sebiji. Jadi saya memotong lori tersebut dan saya lajukan perjalanan saya untuk keluar daripada terowong tu. Sehinggalah keluar pada terowong tu, ketika itu hujan dah mula turun. Saya perlahankan balik motor saya. Ketika mengambil selekor pertama turun daripada terowong tu, motor saya terasa agak berat. Walaupun ketika itu saya turunkan pada gear yang rendah sebab keadaan jalan licin. Lepas tu saya sampai ke Plaza Tol Ipoh. Saya berhenti seketika di bahu jalan untuk tenangkan balik hati saya yang agak bercelaru ketika itu, sambil melihat keadaan di situ. 10 minit jugalah saya berhenti. Lepas tu saya teruskan perjalanan. Kalau tak silap saya, sebelum ada Simpang Pulai, tak silap saya berhenti sekejap di arena tu kerana mata saya telah mengantuk. Saya cuba lelapkan, tapi telinga saya masih berdengung seperti ada sesuatu yang mengekori saya dalam perjalanan datang ke Kuala Lumpur. Ketika itu hujan agak lebat. Saya ambil keputusan untuk tidur seketika, tapi mata saya tidak dapat lelapkan kerana keadaan terlalu sejuk cuaca ketika itu. Sehinggalah datang sebuah kereta datang untuk berhenti sambil datang ke tempat saya, ke pondok yang saya rehat tu. Dan dia bertanya dari saya, dia tanya kat saya datang dari mana. Saya ceritalah datang dari sini. Dia cakap berani, dia cakap datang seorang-seorang, ride seorang-seorang. Cakap saya dah biasa. Tapi kadang-kadang perasaan takut tu ada sebenarnya, sebab kita dengar banyak cerita pengalaman seram orang lalu highway utara selatan ni. Cuma dia nasihatkan saya, pakcik tu nasihatkan saya supaya berhati-hati ketika jalan basah, ketika cuaca hujan, jangan terlalu laju. Setelah berehat selama 1 jam lebih, saya teruskan perjalanan saya. Daripada Simpang Pulai terus ke Gopeng. Lepas tu masuk sebelum Berang tu. Ketika itu badan saya mulai sejuk teramat sangat. Nak kata sejuk sebab hujan, saya rasa mungkin tak, sebab saya dah biasa melalui jalan tu ketika hujan, walaupun saya berpakaian tebal malam tu. Saya berhenti di hantian arena Berang. Saya ambil pondok yang paling hujung dan gelap kawasan tu. Saya berhenti basuh muka saya. Lepas tu ketika saya nak lelapkan mata saya, badan saya menghadap pada bukit di belakang perhentian Berang tu. Ada pokok-pokok besar. Saya rasa macam ada sesuatu yang memahati saya daripada jauh. Itu insting saya lah. Pengalaman saya buat paranormal pun, saya kadang-kadang dapat melihat
dapat melihat, dapat merasai kehadiran beliau. Cuma niat saya hari tu memang bukan untuk menguji atau mencabar dia orang alam sebelah. Cuma saya dapat rasakan bahawa keadaan ketika itu agak keras, sehinggalah saya habis rehat, basuh muka balik untuk teruskan perjalanan. Ada sesuatu berbisik di telinga saya, tapi saya tak pasti apa yang dia bisikkan pada saya. Cuma hati saya terlalu gemuruh ketika itu kerana saya belum pernah merasai suasana seperti itu. Sebab kondisi ketika itu bukan seperti kondisi yang saya buat sebelum ni. Macam paranormal tu kita dah niat untuk masuk, mencari, menikmati keadaan dan situasi tempat itu. Sebab ni niat saya datang untuk ride atau urusan kerja, tidak ada kena-mengena dengan paranormal ketika itu. Cuma bila masuk di sepadan Selangor, perasaan gugup dan takut tu dah tak ada pada saya. Badan saya pun rasa ringan, keadaan pemanduan saya pun lebih stabil. Cuma pengalaman saya melalui jalan lebuh raya yang disebut-sebut sebagai misteri ini, sememangnya ianya wujud. Kerana bagi sesetengah orang yang merasainya, hanya dia yang dapat mengetahui keadaan tersebut. Sebab ada seorang rider saya jumpa di arena Tanjung Malim bercerita pada saya sejarah terowong menora serta jalan hotspot highway utara selatan ni. Terlalu banyak kawasan hotspot. Saya jumpa dengan dia sebab dia selalu melalui jalan utara selatan kerana atas urusan kerja. Dia cuma beringat pada saya, dia cakap kalau nak melalui salah satu jalan, mulut kita kena jaga. Walaupun dalam situasi yang seram, kita tak perlu takut pada alam sebelah, sebab dia juga makhluk Allah. Kita hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia nasihati saya macam tu, saya rasa agak beranilah sikit, walaupun jalan tu agak sukar untuk saya lalui. Dengan gelapnya, dengan sunyinya. Sebab ketika saya lalu tu bukan waktu cuti sekolah ataupun perayaan. Jalan tu memang agak sunyi untuk kenderaan motor, kereta. Yang banyaknya atas jalan hanyalah kenderaan berat seperti lori, bas. Boleh dikatakan kalau lalu jalan tu memang rosak ke apa ke. Kalau malam mesti tak ada orang berhenti kalau kita keseorangan. Kecuali kita beramai-ramai, mesti akan ada bantuan lah daripada rider-rider lain. Dan kemalangan yang pernah berlaku di hadapan mata saya, ada sebuah kereta terbakar ketika itu. Kereta terbakar di 10 km nak sampai ke Sungai Perak. Kereta terbakar. Mungkin kereta pintas ataupun wiring shock pada kereta tersebut. Tapi saya tak dapat membantu ketika itu. Saya hanya dapat melihat kerana api terlalu marak. Dan ketika itu saya menunggu peronda lebuh raya dan jabatan bomba sudah sampai dan padamkan api tersebut.
Cuma itulah nasihat saya kepada pengguna-pengguna jalan raya. Sebelum kita mulakan perjalanan, seharusnya kita berdoa dan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda alas sebelah ni sebenarnya dia wujud, cuma kita hanya dapat mengawal keadaan kita. Jangan terlalu leka dengan jalan. Kalau mengantuk, berhenti seketika, basuh muka ataupun pasang surah-surah mengaji dalam kereta ataupun kita berzikir. Semoga kita semua selamat pergi dan balik ke destinasi yang kita inginkan. InsyaAllah saya akan upload lagi storyteller saya berkenaan dengan kisah seram saya yang saya alami sepanjang paranormal saya dan juga ketika saya ride solo ke negeri-negeri lain. InsyaAllah saya harap anda semua support saya, channel saya, tekan butang subscribe dan notifikasi agar dapat melihat cerita-cerita baru daripada saya selepas ini. Saya doakan anda semua dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.